Assalamualaikum, kami dari Kumpulan Simple ingin membentangkan tajuk alat permainan kreatif kanak-kanak 2 hingga 4 tahun dan 4 hingga 6 tahun. Bagi pengenalan, bermain merupakan satu sifat semula jadi dalam diri kanak-kanak di mana mereka belajar untuk menerangkan dari aktiviti bermain. Dengan bermain, kanak-kanak mempunyai imajinasi yang tinggi. Selain itu, menurut Kamus Dewan, edisi kedua bermain adalah berbuat sesuatu untuk bersenang-senang atau suka-suka dengan menyenangkan hati. Kanak-kanak lebih banyak belajar dan fahami sesuatu melalui aktiviti bermainan. Definisi permainan kreatif. Permainan kreatif ialah kebolehan atau kemampuan seseorang individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu mengikut kreativiti mereka sendiri. Permainan kreatif ini juga merupakan trend semasa pada masa kini kerana kanak-kanak pada hari ini sudah mampu untuk mencipta permainan kreatif mereka sendiri. Dalam era teknologi yang semakin berkembang pesat ini, pendekatan mencipta permainan kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas turut mendapat reaksi yang positif di kalangan para pendidik. Pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan lebih bermakna apabila kanak-kanak dapat menghasilkan permainan kreatif mereka sendiri. Ciri-ciri alat permainan kreatif yang pertama, elakkan daripada membeli alat permainan kanak-kanak yang mempunyai bahagian-bahagian kecil. Yang kedua, pastikan alat permainan boleh digunakan dalam suasana yang selamat. Yang ketiga, dapat merangsang perkembangan emosi, rohani, intelek, sosial dan jasmani mereka serta membolehkan mereka membina kemahiran berkomunikasi dan berfikiran dengan aktif. Yang keempat, memastikan alat yang diberikan kepada kanak-kanak bersih. Dan yang kelima, alat permainan yang sesuai mengikut umur. Cara pada bentuk dibina. Pada bentuk adalah permainan yang mempunyai kepingan-kepingan dari satu bentuk tertentu yang dapat melatih kanak-kanak untuk menjadi kreatif dan mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Antara bahan-bahan untuk membuat pada bentuk adalah cardboard, kertas warna, marker, gunting, pembaris, pensel, selotip dan pinggan yang berbentuk bulat. Cara untuk membuat pada bentuk adalah pertama, lukiskan bentuk segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan bulat. Untuk lukis bentuk bulat yang sempurna, gunakan pinggan yang berbentuk bulat. Kedua, lukis bentuk yang sama dan saiz yang sama pada cardboard. Tulis nama-nama bentuk pada setiap cardboard. Ketiga, foto bentuk pada kertas warna kepada beberapa kepingan mengikut kesesuaian umur kanak-kanak. Keempat, lukis garisan pada bentuk di cardboard berdasarkan potongan bentuk kertas warna sebagai panduan untuk kanak-kanak meletakkan puzzle bentuk tersebut. Dan yang kelima, letakkan selotip pada bahagian belakang. Semua kepingan puzzle bentuk. Hai murid-murid. Hari ini kita akan bermain puzzle bentuk. Ini bulat, bentuk bulat tiada sisi. Ini segi empat sama yang mempunyai panjang sisi yang sama. Ini segitiga yang ada 3 sisi. Ini segi empat tepat. Guru meletakkan satu kepingan bentuk untuk setiap bentuk agar kanak-kanak akan mudah faham cara untuk bermain puzzle bentuk. Kepingan bentuk mestilah diletakkan secara bertaburan, namun kepingan bentuk tersebut perlulah diletakkan di hadapan bentuk yang sama. Kepingan bentuk perlulah diletakkan mengikut garisan yang terdapat pada bentuk di cardboard. Tujuan garisan dilukiskan dalam bentuk yang terdapat di cardboard adalah untuk memudahkan kanak-kanak meletakkan kepingan puzzle tersebut. Selepas guru meletakkan setiap satu kepingan bentuk pada setiap bentuk, secara bergila-gila, guru meminta kanak-kanak untuk menyelesaikan puzzle bentuk tersebut. Apabila puzzle bentuk tersebut sudah lengkap, guru meminta kanak-kanak untuk sebut nama bentuk tersebut. Kanak-kanak menyelesaikan puzzle bentuk mengikut pilihan kepingan yang mereka pilih. Puzzle bentuk segitiga sudah siap, kanak-kanak akan sebut segitiga. Kanak-kanak selesaikan puzzle bentuk segi empat tepat dan sebut segi empat tepat. Akhir sekali, kanak-kanak selesaikan bentuk segi empat sama dan kanak-kanak sebut segi empat sama. Semua puzzle bentuk dah lengkap. Sekian, terima kasih. Cara cat stacking dibina. Cat stacking adalah cantuman kepingan cat untuk menghasilkan sesuatu bentuk mengikut kreativiti masing-masing. Bahan-bahan untuk membuat cat stacking adalah kotak, warna air, berus, pembaris, gunting dan pensel. Cara untuk membuat cat stacking adalah pertama, lukis bentuk yang diperlukan di atas kotak. Kedua, gunting bentuk tersebut. Ketiga, potong sedikit di setiap sisi bentuk tersebut untuk dijadikan lubang cantuman antara cat. Keempat, warnakan cat-cat tersebut menggunakan warna air mengikut kreativiti sendiri. Dan yang kelima, biarkan sehingga kering. Cat stacking sedia untuk dimainkan. Ini adalah cat stacking. Cat stacking ini kad yang boleh dicantum-cantum menjadi satu bentuk yang sangat unik, iaitu mengikut kreativiti dan kemampuan masing-masing. Kad ini terdiri daripada pelbagai warna, hijau, merah, biru dan sebagainya. Cara untuk bermain cat stacking ini adalah masukkan garis-garis yang ada di cat stacking itu ke dalam cat stacking yang lain untuk menghasilkan satu bentuk yang sangat kreatif.
dan satu bentuk yang kanak-kanak suka. Jom kita tengok. Inilah contoh kad staking yang sudah dibentuk dan untuk kreativiti seseorang yang bermain dengan kad staking ini. Ini adalah contoh bentuk yang lain menggunakan kad staking yang sama juga. Kad staking ini boleh buat pelbagai bentuk yang mereka suka, termasuklah buat kapal ke, untuk kreativiti masing-masing. Ini sangat bagus untuk perkembangan kanak-kanak. Okey, kemudian cara untuk mencabut dan menyimpannya adalah tarik saja di bahagian yang kita masukkan tadi. Kemudian simpan di dalam bekas yang bertutup supaya dia tidak kena air dan boleh rosak. Bagi kesesuaian alat permainan kreatif mengikut kesesuaian umur, bagi permainan puzzle bentuk, kesesuaiannya ialah tahap kesesuaian puzzle bentuk untuk kanak-kanak 2 hingga 4 tahun ini adalah yang paling senang. Yang kedua ialah kanak-kanak dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Dan seterusnya, yang ketiga ialah ibu bapa perlulah sentiasa bersama kanak-kanak ketika aktiviti ini dilakukan supaya mereka tidak patah semangat. Bagi kad stiker pula, tahap kesukaran untuk kanak-kanak 4 hingga 6 tahun perlulah mudah juga supaya kanak-kanak ini dapat melakukan mereka bentuk dengan mudah. Akhir sekali ialah ianya memerlukan kemahiran kreatif yang tinggi supaya kanak-kanak dapat menghasilkan pelbagai bentuk. Kelebihan permainan puzzle. Yang pertama, permainan puzzle ini dapat melatih kesabaran dan ketelitian kanak-kanak di mana sewaktu mereka memasang puzzle, mereka memerlukan bersabar untuk menyiapkan puzzle tersebut. Yang kedua, merangsang logik seorang kanak-kanak di mana dengan bermain puzzle ini, mereka menggunakan logik akal untuk menghasilkan satu puzzle yang betul dan tepat. Yang ketiga, melatih koordinasi mata dan tangan kanak-kanak, iaitu dengan mencantum puzzle-puzzle, mereka dapat menggunakan otot mata dan otot tangan untuk meletakkan atau mencantumkan puzzle pada tempat yang betul. Yang keempat, dapat menguatkan daya ingatan kanak-kanak kerana puzzle ini sering berkait dengan persekitaran dan realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Contohnya, puzzle objek. Dengan bermain puzzle objek ini, pemikiran kanak-kanak terlintas tentang pembelajaran mengenai objek yang telah dipelajari semasa pembelajaran ataupun kanak-kanak telah menjumpai objek tersebut di mana-mana buku cerita ataupun di sekeliling mereka. Kelemahan bagi permainan puzzle, yang pertama, kurang menarik kerana warna pada puzzle tersebut tidak meriah dan tiada corak untuk menarik perhatian kanak-kanak. Kelemahan kedua, pada puzzle itu mengandungi puzzle lain yang mempunyai ruang yang sempit untuk kanak-kanak membuat keputusan semasa mencantum puzzle tersebut. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak itu sukar melihat di mana tempat yang sepatutnya untuk mencantumkan puzzle yang betul. Yang ketiga, tiada puzzle yang sebenar diberikan kepada kanak-kanak untuk mereka lihat contoh semasa ingin menyiapkan puzzle tersebut dengan betul dan baik. Contoh, gambar puzzle berbentuk bulat perlulah dibekalkan contoh bentuk bulat kepada kanak-kanak supaya mereka tahu dan mampu untuk mencantumkan puzzle tersebut. Yang keempat, saiz kepingan puzzle perlulah besar supaya kanak-kanak dapat melihat puzzle tersebut dengan baik dan mereka dapat tahu tentang objek tersebut. Kelebihan cardboard sticker. Yang pertama, ia dapat membantu perkembangan motor halus kanak-kanak melalui manipulasi terhadap kad stiker tersebut. Permainan ini akan menguatkan otot tangan kanak-kanak untuk mencantumkan cardboard stiker dengan cardboard stiker yang lain. Cardboard stiker ini dapat meningkatkan imajinasi kanak-kanak terhadap apa yang kanak-kanak mahukan. Sebagai contoh, kanak-kanak mahu membina objek menggunakan imajinasi yang tinggi dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, cardboard stiker ini dapat membantu kanak-kanak dalam mengenal warna. Cardboard stiker mengenai warna asas yang perlu diketahui. Oleh itu, dengan bermain cardboard stiker ini, kanak-kanak akan dapat mengenal beberapa jenis
jenis warna. Antaranya warna biru, orange, kuning dan merah. Yang keempat, dengan bermain cardboard sticker ini, kanak-kanak akan fokus dan peka terhadap permainan ini. Yang kelima, kanak-kanak dapat melatih diri untuk menyusun strategi sendiri dengan kemampuan berfikir dari mana mereka perlu mulakan permainan tersebut. Kelemahan cardboard sticker. Cardboard sticker ini tidak tahan lama dan mudah rosak. Kerana bahan untuk penghasilan cardboard ini menggunakan bahan kita semula seperti kotak. Yang kedua, cardboard sticker ini dihasilkan menggunakan warna air yang dicat pada atas kotak supaya menjadikan dia berwarna. Dan cardboard sticker ini meninggalkan kesan kepada tangan semasa memegang cardboard di mana ia menggunakan cat. Yang ketiga, lubang pada cardboard sticker amat nipis dan kecil di bahagian ruang pencantuman itu akan mengakibatkan kanak-kanak sukar untuk mencantumkan cardboard sticker. Yang keempat, cardboard sticker ini kurang menarik perhatian kanak-kanak di mana kanak-kanak selalunya suka akan permainan yang bercorak. Dengan adanya corak pada permainan ini, mungkin kanak-kanak akan lebih seronok untuk bermain. Cadangan penambahbaikan bagi permainan cardboard sticker. Yang pertama, pelbagaikan lagi kad stiker iaitu dengan mencorak atau mempelbagaikan kad stiker tersebut kepada bentuk bulat, segitiga, petak dan sebagainya. Hal ini untuk menarik perhatian kanak-kanak supaya kanak-kanak tersebut suka akan objek-objek yang berlainan ataupun bentuk-bentuk yang berbeza. Yang kedua, menggunakan kertas warna untuk cover pada kotak dengan menggunakan kertas warna. Hal ini kerana dengan menggunakan kertas warna, ia tidak meninggalkan sebarang kesan kepada tangan ataupun di mana-mana tempat seperti cat berwarna meninggalkan kesan. Yang ketiga, kita perlu membuat lubang yang besar sedikit pada cardboard sticker tersebut untuk menyenangkan kanak-kanak mencantum cardboard sticker dengan cardboard sticker yang lain. Seterusnya, penambahbaikan bagi permainan puzzle. Yang pertama, sewaktu permainan puzzle ini diberi kepada kanak-kanak, perlulah menyediakan atau memberi gambar yang sebenar mengikut set puzzle tersebut. Hal ini akan memudahkan kanak-kanak. Dengan adanya contoh puzzle, kanak-kanak dapat menyiapkan puzzle tersebut. Kedua, meletakkan corak atau gambar pada puzzle tersebut untuk menarik perhatian kanak-kanak. Sebagai contoh, puzzle tersebut tidaklah hanya bercorak kosong. Gambar yang perlu diletak di atas puzzle tersebut seperti corak-corak halus ataupun gambar-gambar kecil bagi menarik perhatian kanak-kanak tersebut. Yang ketiga, membina puzzle yang lebih besar kerana kanak-kanak suka akan benda yang besar supaya senang mereka melihat atau terokai sesuatu benda yang mereka sedang lakukan ataupun main. Yang keempat, puzzle perlulah dibuat mengikut iaitu satu puzzle adalah satu ruang. Hal ini memudahkan kanak-kanak untuk menyiapkan satu persatu set puzzle. Jika puzzle bercampur-campur set, kanak-kanak akan keliru dengan corak yang mereka ingin siapkan. Implementasi puzzle bentuk terhadap perkembangan kanak-kanak di Malaysia. Pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif kanak-kanak akan bertambah. Hal ini kerana kanak-kanak dapat menyelesaikan masalah dengan menyusun kepingan-kepingan puzzle untuk menghasilkan puzzle bentuk yang lengkap. Yang kedua, perkembangan kreativiti. Apabila kanak-kanak menggunakan alat permainan puzzle bentuk, kanak-kanak tahu bahawa bentuk dapat terhasil apabila bentuk tersebut menjadi kepingan kecil. Sebagai contoh, kanak-kanak akan tahu bahawa puzzle bentuk segi 4 tepat terhasil apabila kepingan kecil segi 4 tepat tersebut digabungkan. Yang ketiga, perkembangan bahasa kanak-kanak. Apabila kanak-kanak bermain puzzle bentuk ini, kanak-kanak dapat menambahkan kosakata mereka. Sebagai contoh, segi 4 tepat, segi 4 sama, bulat dan segitiga. Kanak-kanak juga dapat bersoal jawab dengan guru apabila guru bertanya tentang nama bentuk tersebut. Dan kanak-kanak memahami arahan sesuatu tugas dengan mudah. Seperti kanak-kanak ambil kepingan puzzle secara bergili-gili untuk melengkapkan puzzle bentuk tersebut. Dan yang keempat, perkembangan sosial. Apabila kanak-kanak bermain puzzle bentuk, kanak-kanak dapat membuat puzzle bentuk bersama-sama dengan kawan-kawan secara bergili-gili. Melalui puzzle bentuk juga, kanak-kanak dapat menolong antara satu sama lain apabila salah seorang kawan tidak dapat menyelesaikan puzzle tersebut. Sebagai pembelum bicara, sudah terang lagi bersuluh bahawa permainan kreatif ini memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak, terutamanya perkembangan fizikal, kognitif, bahasa, juga perkembangan sosial dari kanak-kanak. Hal ini kerana permainan kreatif ini sebagaimana yang kita sedia maklum, ianya sesuatu yang sangat penting terutamanya bagi kanak-kanak yang berusia 6 tahun dan ke bawah. Bagi melahirkan kanak-kanak yang berjaya dan berkeyakinan serta bijak dalam pendidikan dan juga semua aspek, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting terutamanya para pendidik iaitu ibu bapa dan juga guru-guru dalam mendidik kanak-kanak ini bagi menjamin masa hadapan kanak-kanak tersebut dipenuhi dengan kejayaan dan penghargaan supaya dapat melahirkan bakal-bakal pendidik yang berjaya dalam mendidik kanak-kanak. Sekian, terima kasih.